Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran grafik komunikasi teknikal bagi tajuk unjuran ortografik. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat membina unjuran ortografik yang mempunyai permukaan rata, condong dan lengkung. Okey, di sini saya ada satu contoh, soalan unjuran ortografik. Okey, apa yang diberi dekat sini? Okey, yang di sini diberi pandangan pelan. Okey, daripada pandangan pelan diminta kita membina pandangan hadapan. Okey, kita bina pandangan hadapan. Yang kedua, kita bina pandangan sisi. Okey, so apa yang perlu kita buat bila berhadapan dengan soalan sebegini? Yang pertama, kita keluarkan kita punya sesiku T, okey, dan sesiku set kita. Okey, sesiku set kita sini. So, langkah pertama, kita bina pembahagi unjuran ortografik kita. Okey, kat sini saya buat satu garisan melintang, kemudian saya bina satu garisan menegak di sini. Okey, buat satu garisan menegak, letakkan atas sesiku T kita, and then buat satu garisan sini. Sorry. Okey. Kemudian kita binakan garisan unjuran kita 45 darjah. Okey, nah kita dah dapat membagi unjuran ortografik. Okey, so daripada sini kita boleh start melukis. Kita selesaikan untuk pandangan hadapan dulu. Okey, saya try daripada sini. Saya unjurkan menggunakan garisan binaan. Okey, saya unjurkan ke bawah dari pandangan pelan. Satu, dua. Okey, kemudian dari pandangan pelan juga saya unjurkan dia punya kedalaman. Okey, so daripada sini saya mula lukis garisan atas dia. Okey, daripada objek 3 dimensi yang diberi, dia punya ketinggian dia adalah 60. Dari permukaan paling atas sehingga permukaan paling bawah. So saya sini saya ukurkan, ambil jangka lukis, saya ukur 60. Okey, so daripada sini saya tandakan 60.
Dan saya bawa sini. Okay, so saya dapat ketinggian 60 di sini. Saya ambil sesikuti. So daripada sini saya dapat kotak lukisan saya. So jawapan kita nanti dia tidak melepasi dia tak melepasi kotak ini. So itu yang kedua. Yang pertama. So dekat sini yang kedua dia beri satu lagi ketinggian dia 20 mm. So kita ambil jangka lukis, ukur 20 mm. Okey, kita dapatkan ketinggian dia. Saya bawa ke sini. Dan kat sini saya tanda. Okey. Okey, apa yang kita akan dapat? Apa yang kita akan nampak pada permukaan hadapan? So sini permukaan hadapan dia. So kita nampak permukaan ini. Sorry. Okey. Kita nampak permukaan yang biru ni sampai kat sini. Okey. Kita tak nampak sampai habis. So daripada sini kita unjurkan daripada pandangan pelan. Okey, daripada pandangan pelan saya unjurkan. Okey, saya dapat sini. Okey, kemudian dari titik dari titik A ke titik B. B mana-mana atas lengkung ni. Pada pandangan hadapan kita nampak dia garis lurus macam ni. Dia selari dengan ni. So apa yang saya buat dekat sini? Dia jadi macam ni. Okey. So daripada sini kita boleh dapat dia punya garisan objek. Okey, saya binakan jawapan untuk pandangan A, pandangan hadapan. Kita buat garisan objek. Kita dakenkan dia. Okey. Now kita dah dapat kita punya pandangan hadapan. Okey. Seterusnya nak dapatkan pandangan sisi. Okey, daripada pandangan pelan kita unjurkan ke garisan bersudut 45 darjah. Okey, dari situ kita unjur. Yes. Okay, daripada pandangan pelan kita unjurkan 45 darjah. Kita unjurkan ke garisan 45 darjah. Okey, itu yang atas. Yang bahagian hadapan pun sama, kita unjurkan 45 darjah ke garisan 45 darjah. So daripada sini kita ambil siku set kita. Kita unjurkan kedalaman 1, 2. Okey, seterusnya kita unjurkan ketinggian daripada pandangan hadapan 1, 2. Okey, daripada sini
daripada objek 3 dimensi, kita akan daripada objek 3 dimensi untuk pandangan sisi, kita akan nampak permukaan A, permukaan B dan permukaan C. Okey. Permukaan A kita tak nampak. So kita nampak permukaan B dan permukaan C. So B pada pandangan hadapan, B ni kat sini. Pada pandangan pelan, B dekat sini. C dekat sini. So apa yang kita perlu buat? Kita unjurkan garisan daripada pandangan hadapan. Okey, kemudian daripada pandangan pelan, kita tahu C dia di bahagian ini start bermula daripada titik ini sehingga ke titik sini. So apa yang saya perlu buat dekat sini, saya unjurkan ke garisan 45 darjah. Kemudian saya ambil set square. Okey, gunakan garisan serenjang. Saya bawa ke sini. Okey, so saya tanda titik ini. So titik C, bahagian C ni, dia dekat sini C. Cuma yang ini kita ada garisan melengkung. Okey. So kita dakenkan dulu sebelum kita start buat garisan melengkung. Kita dakenkan dulu dengan menggunakan garisan objek. Okey, so daripada hujung ni ke titik sini dia garis lurus. Cuma yang bahagian bahagian sini dari titik A ke titik B. Okey, itu garisan melengkung. So titik A dia dekat sini, titik B dia di sini. Okey, so macam mana kita nak dapatkan garisan melengkung tu? Okey, pertama sekali daripada pandangan atas kita pilih antara garisan antara titik A dan titik B, kita pilih satu titik di tengah. Okey, titik ni saya labelkan sebagai X. Okey, mana-mana titik tak kisah. Ni titik X. Kalau you jumpa lengkung, mesti you kena buat macam ni. Yang kedua, antara titik A dengan titik X, kita ada titik Y. Antara X dengan B, kita ada titik Z. Okey. So, daripada sini, kita unjurkan ke bawah. Okey, Y ke bawah. Kemudian guna set square. Okey, kemudian pastikan set square kita di atas sesiku T. So daripada pandangan pelan, unjurkan titik X dan titik Z. Okey, so daripada sini kita tahu ini titik Y, ini titik X, ini titik Z.
So daripada pandangan hadapan, kita unjurkan titik Y, kita unjurkan titik X, kita unjurkan titik Z. Apa yang kita buat dekat pandangan hadapan, kita bawa ke pandangan, daripada pandangan pelan kita unjur ke titik Z, titik Y, titik X. So ini titik Y, and then bawa ke bawah, unjurkan ke bawah. So ini titik X, sorry, Y, X dan Z. Okey, kita tengok ini titik Y, sini Y, and then dia akan bersilang di sini. Okey, saya ambil color lain. Okey, dia akan bersilang di sini. 1 X, sini X, dia akan bersilang di sini. 2 dan Z pada pandangan bawah, sorry, pandangan hadapan, so dia akan bersilang sini. Okey, jadinya kita punya lengkuk AB ni tadi, lengkuk AB ni tadi, kita guna flexible curve atau lengkuk fleksibel. Dari atas kita sambung, sorry, okey, dari atas kita sambung ke bawah, dia jadi macam ni. Okey, so daripada pandangan sisi, kita nampak permukaan B and then permukaan C dekat bawah. Okey, okey, untuk makluman pelajar, ya, bila kita jumpa lengkung, lengkung macam ni, okey, pastikan dekat sini benda yang paling penting, dari mula lengkung sehingga akhir lengkung, pastikan ada 3 titik dekat sini. Dan titik itu kita transfer, unjurkan ke bawah dan ke bawah untuk pandangan hadapan dan untuk pandangan sisi. Okey, so daripada setiap titik ni dia akan bertemu di titik persilangan. So daripada titik persilangan ini, okey, kita sambungkan dia untuk mendapatkan lengkung di pandangan sisi. Boleh semua? Okey, seterusnya kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, yang ini pun soalan yang biasa akan dia tanya dalam SPM. Okey, kat sini kita perhatikan objek dia ada lengkung kat sini. And then ini garis lurus, so permukaan rata dan permukaan lengkung. So macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, macam biasa kita bina dulu. Okey, sebelum tu soalan sini diberi ini pandangan sisi. Okey, so kita kena bina pandangan hadapan dan pandangan pelan atau pandangan atas. Okey, so kita macam biasa kita selesaikan dia punya
pembahagi unjuran tu tadi. Kita ambil T-square, and then kita ambil sesiku set. So daripada sesiku T kita jarakkan kepada bahagian atas sikit. Kemudian daripada sini kita binakan garisan mendatar. Okey, kita ambil sesiku set, binakan garisan serenjang ataupun garisan menegak. Okey. So daripada sini juga kita boleh binakan garisan 45 darjah kita untuk kita buat unjuran. Okey. Seterusnya, okey, kita bina pandangan pelan dulu. Kita bina pandangan pelan. Dari pandangan sisi kita unjurkan kepada 45 darjah. And then kita bawa sesiku T kita, kita unjur and then bawa ke atas, kita unjurkan kat sini. Okey. Kemudian maklumat yang diberi pada pandangan objek 3 dimensi kita diberi kelebaran dia sebanyak 60 mm. 60 mm. So apa yang kita perlu buat kat sini, kita ambil jangka lukis ukur 60 mm. So daripada sini, okay, ni garisan dia punya ni. So kita start mula melukis. So daripada sini kita ukur 60 mm. Pastikan ukuran kita tepat dan kita tanda dekat sini. Okey. So daripada sini kita bawa sesiku set kita, unjur 60 mm. So ini kotak kita. Kotak kita yang mana jawapan dia mesti berada dalam kotak ini ya. Dia takkan keluar daripada kotak ini. Okey, seterusnya. Okey, daripada pandangan pelan. Okey, pandangan pelan. Kita akan nampak disebabkan segitiga ni condong. So kita nampak permukaan A
permukaan B, kemudian permukaan C yang condong permukaan D. Okey, kita mulakan dengan permukaan A. So, dari permukaan A, kalau kita perhatikan pandangan sisi, kita akan ada titik 1, titik 2 dan titik 3. So, kedudukan titik 1, 2, 3 pada objek ini adalah titik 1, titik 2 di sini dan titik 3 dekat sini. So, kita cari kedudukan titik 1. Okey, titik 1 kalau kita tengok, kita unjurkan ke atas, bawa ke sisi. So, titik 1 dia di sini. Okey, ini titik 1. And then titik 2. Titik 2 kita unjurkan ke atas. Okay, and then bawa sisiku T kita unjurkan kat sini. Okay, so kita jumpa titik 2 di sini. Okay, macam mana kita nak dapat titik 3? Okay, dari titik 2 kita berbalik kepada objek 3 dimensi kita. Dari titik 2 dia beri jarak jarak serenjang dia sebanyak 25 mm. Okey, dia beri jarak 25 mm. So, belakang dia kita jumpa titik 3. So, apa yang saya perlu buat dekat sini? Saya ambil jangka lukis, ukur jarak sebanyak 25 mm. Okey, kemudian saya bawa okey, saya ukur 25 mm. Kemudian saya tandakan dekat sini. Okey, bawa sesiku set saya, unjurkan dia, pastikan tepat. So, saya dapat titik 3 di sini. Okay. So, kemudian daripada sini kita boleh selesaikan yang ini dulu. Okay, selesaikan yang ini dulu. Kita dapat titik 1 dekat puncak. And then tapak dia titik 2, 3. Nah, saya dapat titik 3 sini. Okay, selesai dah untuk permukaan A. So, kemudian kita pergi ke permukaan B. Okay, untuk permukaan B, kita tahu dia punya titik 2, titik 3 dan kita tanda ni titik 4. So, macam mana kita nak dapat titik 4? Titik 4 ni, kalau kita perhatikan titik 2 pada pandangan sisi di sini. So, titik 4 ni belakang pandangan 2. Sorry, titik 4 ni di hadapan titik 2. Okay, so daripada sini apa yang kita unjuk untuk titik 2, samalah kita unjuk dengan titik 4. So, ini titik 2, titik 4 dekat sini. So, secara tak langsung kat sini saya boleh dapat permukaan B saya.
Okey, saya dah dapat permukaan B. Sekarang saya nak lukis permukaan C. Okey, permukaan C. Dalam permukaan C, kita perlukan titik bucu 3, titik bucu 4, sini saya tandakan 5, sini saya tandakan 6. Okey, apa yang saya dapat kat sini? Titik 5. Permukaan C pada pandangan sisi yang ini. Okey. Okey, permukaan C. Ini titik 3, sini titik 4. Okey, pelajar nampak dia ada lengkung dekat sini. Bila ada lengkung, kita kena waspada sikit. So, daripada sini titik 5. Titik 5 pada pandangan sisi, titik 6 di sini, titik 5 di sini. So, titik 5 kita unjuk pada pandangan atas, kemudian pergi ke sisi. Kita dapat ini titik 5. Okey, so daripada sini kita boleh gariskan dulu. Okey, 5. So, titik 6 dari pelan bawa ke sini. Ini titik 6. Kemudian pergi ke titik 7. Dari 7 pergi ke titik 2. Okay, so kat sini saya boleh selesaikan dulu apa yang saya nampak. Ini titik 7. Dari 7 pergi ke 2. Okey. Seterusnya saya selesaikan dulu pandangan hadapan saya. Saya unjuk satu. Bawa pandangan atas, paling atas 2. Kemudian dari sini saya guna warna hijau. Okey, saya jumpa yang ini. Okey, untuk pandangan pelan, pandangan hadapan. Okey, kita lukis permukaan ini. Saya lukis permukaan ni dulu. Okey, dia punya ketinggian dia saya ambil daripada pandangan sisi. Kelebaran dia kita dah dapat. So, ketinggian dia macam ni. Saya lukis. Saya unjuk daripada pandangan sisi. So, daripada sini kita boleh dapat dia punya permukaan. Kita ada titik 7, titik 6, and then kita ada garisan melintang. Okey, now kita dah dapat yang ini. Okey, titik 7. Titik 7 ke titik 2. Dia naik ke atas. So, ini titik 6. Belakang dia 7. Okey, saya unjurkan titik 2. Okey, kemudian saya dapat sini. So, ini titik 2. So, 7 ke 2 pada pandangan hadapan. Okey, walaupun garisan ni
dia nampak melengkung dalam objek 3D, tapi apabila kita pandang ke arah sini, garisan 7 kedua ni kita nampak dia sebagai garis lurus. Okey. Boleh macam mana kita boleh nampak 72 ni sebagai garis lurus? Okey, pelajar boleh ibaratkan silinder, botol silinder. Sekejap. Okey, botol silinder. So, apabila kita pandang tepat ke arah sini, dia bentuk segi empat. Okey. Walaupun bahagian ini, hujung ni, asalnya kita nampak melengkung. Dari sudut 3 dimensi, dia nampak melengkung. Tapi kalau dari sudut 2 dimensi, dia nampak lurus. Okey? Nampak lurus. Macam tu juga untuk objek yang berbentuk kon. Objek bentuk kon, bila kita pandang pada pandangan hadapan, dia nampak bentuk rupa segitiga. Okay, that's why kita nampak bila sudut 3 dimensi kita nampak dia melengkung, sudut 2 dimensi kita nampak dia garis lurus. Dia tak ada melengkung sebab dia 2 dimensi. Apa yang kita pandang tepat ke arah 90 darjah. Okey, kemudian daripada pandangan plan, saya unjurkan ke bawah titik 4. Okey, saya unjurkan ke bawah titik 4. So, daripada sini saya dapat garisan 24 dia ke sini. Okey, kemudian titik 1. Okey, kita dah dapat titik 1 dekat sini. Titik 3 belakang titik 4. Okey. Titik 3 belakang titik 4. So, daripada sini kita pun boleh imagine 3 dengan 5. Okey, 3 kat sini, 5 dekat sini. So, dia bersambung dengan garis lurus. Jadi, kita lengkapkan terus. Okey, 3 dengan 5. 3. Okey, 3 dengan 5. Belakang nampak garis lurus, depan dia nampak melengkung. Okey, walau bagaimanapun kita tahu dia atas satu permukaan yang sama. That's why dia nampak pada pandangan hadapan ni. Okey, dia nampak bentuk nampak dia sebagai garis lurus. Macam situasi yang saya cakap tadi lah, berkaitan dengan silinder ini. Okey. So, kita selesai untuk ini. Now, kita nak dapatkan lengkuk. Lengkuk 4 dengan lengkuk 6. 4 dengan 6. Yang ini bila kita pandang daripada pandangan atas, kita nampak lengkuk tu. Okey. Garis lengkuk 4, 6 tu, kalau tengok pada pandangan sisi, okey, titik 4 di sini, titik 6 di sini. So, apa yang kita perlu buat? Kita ambil satu titik tengah antara 6 dengan titik tengah.
antara titik tengah dengan 4. So ada 3 titik sini. Okey, kita ada titik 6, titik X, titik Y, titik Z dan titik 4. Okey, titik 6 kita unjuk sini, 6 kita unjuk, kita dapat dekat sini. Okey, 6 kita bawa ke sisi pandangan hadapan. Dari pandangan hadapan kita bawa ke pelan. Daripada sisi bawa ke unjuk ke 45 darjah, and then dia akan pergi ke sini. Bertemu dekat situ. So awak tengok, biasa pertemuan dia mesti bentuk petak. Bagai contoh lain, titik X kita bawa naik atas. Okey, kita unjukkan ke atas, X bawa ke pandangan hadapan. Daripada pandangan hadapan dia pantulkan ke atas. Daripada pandangan garisan 45 darjah tu dia pantul dekat sini. So nampak segi 4 dia. Begitu juga dengan Y. Y unjuk di atas, Y unjuk di hadapan, Y unjuk di atas, Y unjuk secara melintang. So kita dapat titik pertemuan Y. Dan akhir sekali Z. Z ke pandangan hadapan, Z ke pandangan pelan, Z ke pandangan pelan. So kita ada titik, 3 titik dekat sini. Titik 6, titik X, titik Y dan titik Z. Satu lagi ini titik 4. So daripada situ kita sambungkan ketiga-tiga titik itu menggunakan flexible curve atau lengkuk Perancis. Okey, saya sambungkan. Saya dapat sini. Okey. So, kita semak sebelum selesai. Habis kita semak. Jangan tak semak. So, untuk permukaan atas, pandangan atas, kita jumpa permukaan A, B, C, D. So sini A, sini B, dan sini C, kemudian D. Untuk permukaan hadapan, kita nampak permukaan A, permukaan D, ini permukaan E. So A, D, E. Okay, permukaan sisi, kita nampak permukaan A, permukaan C, permukaan F. A, C, F. Okey. Pastikan kita semak dengan betul. Okey, itu lagi satu pelajar perlu ingat. Apabila apabila terjumpa, kita jumpa lengkung, kita transfer, pastikan kita transfer semua dia 5 titik. 5 titik. Titik 2 titik paling hujung, 1 titik paling tengah, 2 antara dia. So kita transfer pergi ke pandangan pelan,
Kemudian kita transfer ke pandangan hadapan. So hasil unjuran tu kita akan dapat bentuk peta ni. Okey. Pastikan kita dapat bentuk peta ni. Okey. Itu untuk pandangan unjuran ortografi yang mempunyai permukaan condong, lengkung dan rata. Apa lagi? Lagi satu, pelajar perlu pastikan betul-betul, kena faham betul-betul permukaan objek yang diberi. Okay, sometimes melengkuk macam ni. Okay, bila kita tengok arah hadapan, kita nampak dia sebagai satu garis lurus. Okay, tapi bila lengkuk ini, okay, katakan sini lengkuk XY. Lengkuk XY kalau kita tengok daripada pandangan sisi, dia akan nampak melengkung. Nampak melengkung macam ni. Okey, dia nampak melengkung macam ni. Serupa jugalah apa nama silinder. Apabila kita tengok pada pandangan hadapan, dia nampak tegak. Tapi bila kita tengok pada pandangan sisi, dia bentuk bulat. Boleh? Okey, saya harap pelajar boleh teruskan latihan pelajar untuk soalan yang berikut. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih.